Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyina bijahi khatimil mursalin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Yang berbahagia lagi dikasihi pengurusi Masjid Ar-Ridwaniyah dan seluruh ahli jatuh kuasanya, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan yang kasih lagi hormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sudah hampir 5 bulan. Ya. Saya tak dapat hadir beri kuliah subuh di masjid ini. Ya. Sekarang ni, hari inilah, ya, kuliah subuh pagi inilah, dengan izin Allah kita dapat bertemu. Ya. Ini merupakan satu ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tuan-tuan perlu ingat, ini adalah merupakan ujian daripada Allah. Sesungguhnya falsafah hidup manusia itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu persoalan yang begitu menarik minat manusia, bahkan menjadi bahan pemikiran manusia untuk menentukan falsafah hidup insan, falsafah hidup manusia, bahkan menjadi medan untuk menonjolkan kebolehan masing-masing. Sejak dari dulu lagi kita diajar di peringkat sekolah rendah dulu, ahli-ahli pemikir bangsa Yunani yang terkenal seperti Socrates, Pericles, Aristotle, Plato. Sementara orang-orang Hindu pula mengungkapkan ahli falsafah mereka seperti Mahatma Karamchand Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru. Begitu juga masyarakat negara China, mereka mengungkapkan ahli-ahli falsafah mereka, Confucius, Laozi, Tozi, Sun Yat-sen. Begitu juga pihak barat memukakan ahli falsafah mereka, ya, Machiavelli, Sigmund Freud, Sir Winston Churchill, macam-macam nama. Ya. Kemudian komunis pula memukakan ahli falsafah mereka, Karl Marx. Sehingga Karl Marx menentukan falsafah hidup manusia bahawa manusia ini tanpa Tuhan, kata dia. Tuhan itu tidak wujud. Tanpa agama tak ada. Ini dia tuan-tuan. Ya, falsafah yang karut marut yang dikemukakan oleh manusia. Sebenarnya dan perikatnya bahawa asas falsafah hidup manusia bukanlah ciptaan manusia. Falsafah hidup manusia bukan hak rekaan manusia sendiri. Manusia tak boleh mereka falsafah hidup insan. Dan bukanlah hak manusia yang mereka yang mencipta
falsafah hidup insan, falsafah hidup manusia itu. Sebagaimana manusia itu dicipta oleh Allah, maka falsafah hidup manusia yang menepati dengan hakikat kejadian manusia itu adalah menjadi hak milik Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah adalah Tuhan yang mencipta sekalian makhluk, mencipta sekalian alam, termasuklah manusia. Hanya falsafah hidup manusia sahaja yang disediakan oleh Allah selaku Al-Khaliq, yakni Maha Penciptanya, itu saja. Bahawa falsafah yang ditentukan oleh Allah adalah asas falsafah hidup manusia yang konkret, yang kokoh dan sempurna. Jadi falsafah hidup manusia ini, saudara-saudara, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, ayat 2 surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya, dialah, yakni Allah lah yang telah mentakdirkannya adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan ia, yakni Allah SWT sahajalah Tuhan yang Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi amat pengampun kepada orang-orang yang bertaubat. Ini tuan-tuan dan perempuan. Jadi kehidupan insan ataupun kehidupan manusia di dunia ini adalah untuk menerima dan menghadapi segala keadaan dan suasananya. Manusia ditakdirkan oleh Allah SWT, ya. Kadang-kadang manusia menerima dan menghadapi keadaan aman, damai, tenteram. Kadang-kadang manusia menghadapi suasana yang sukar, seperti perang, wabak penyakit, ya, kesusahan, musim bencana alam, kemarau yang panjang, tsunami, gempa bumi, ya, sehinggalah Allah SWT mentakdirkan berlakunya hari kiamat, saudara-saudara. Dengan segala corak dan warna kehidupan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sihat, ada yang sakit. Semuanya itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah asas falsafah hidup manusia yang hakiki, seperti yang dikehendaki oleh Allah Maha Penciptanya. Sehinggalah kita menemui ajal, yakni roh dan jasad kita berpisah, saudara-saudara, dan akhirnya manusia bertemu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima, ya, hari pembalasan di akhirat kelak. Sama ada manusia itu ke syurga atau manusia itu ke neraka. Ayat 2 suratul Mulk ini, ya, ayat 2 suratul Mulk itu adalah yang umum, telah dijelaskan secara terperinci oleh Quran dalam ayat-ayat yang lain, saudara-saudara. Banyak ayat-ayat Quran yang lain. Umpamanya dalam ayat pertama surah Al-Ankabut, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan sahaja dengan hanya berkata, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Itu dia tuan-tuan, ya.
Jadi manusia ni akan mengalami berbagai-bagai suasana, berbagai-bagai keadaan, corak dan warna hidup kita. Sebab itu manusia, khasnya orang yang beriman, banyak mendapat ujian dari Tuhan. Ujian-ujian akan memberikan nilai terhadap mutu keimanan kita, dan ujian itulah yang boleh mempertebalkan keimanan kita. Gunanya menjadi modal hidup kita untuk menghasilkan dan memberi jasa dalam hidup yang terbatas ini, saudara-saudara. Kerana manusia hidup dalam dunia ini bukannya kekal abadi. Dunia ini hanyalah tempat kita darul amal yang sementara sahaja, saudara-saudara. Sementara kehidupan manusia yang sebenar-benarnya ialah di negeri akhirat, negeri yang kekal abadi. Dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai hamba Allah di planet bumi ini. Sebab itu Allah menegaskan, saudara-saudara, di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ayat 142 surah Al-Imran. Maksudnya, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yang tabah dan cekal hati dalam perjuangannya. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian rahmati Allah, bagi setiap peristiwa ada hikmahnya, ada tujuannya, saudara-saudara. Jangan anggap tuan-tuan pandemik COVID-19 yang melanda hampir 200 buah negara seluruh dunia hari ini adalah merupakan satu bencana alam yang menimpa umat manusia sejagat, saudara-saudara. Jangan anggap perkara ini tidak ada hikmah, tidak ada tujuannya. Tujuan yang sebenarnya adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Sama ada Allah cipta kebahagiaan, kesenangan kepada umat manusia dengan kurniakan pelbagai-bagai nikmat, ataupun Allah beri musibah umpamanya pandemik COVID-19 hari ini, ada hikmahnya, ada tujuannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Taala saja yang mengetahui. Demikianlah peristiwa dan kejadian dalam kehidupan manusia. Walaupun kita ada ikhtiar atau usaha, tetapi bukanlah perkara pasti. Maka kita berjumpa dalam kehidupan manusia itu pasang surut dan berbagai-bagai musim. Sebab itu beriman kepada takdir, qada dan qadar Allah mengajar kita supaya jangan sombong dan bongkak. Sebaliknya, jangan lekas putus asa kalau bertemu dengan kesempitan hidup, kesukaran hidup, kegagalan dalam kehidupan kita. Hari tidak akan selama-lamanya malam. Ada bintang yang naik, ada bintang yang turun. Hari ini kita menang dan ada kalanya kita gagal. Inilah fakta yang ada dalam dunia. Hidup ini merupakan perubahan yang tak berhenti-henti. Sebab itu dunia ini dikatakan sebagai tempat ujian, saudara-saudara. Dunia ini sebagai tempat ujian.
Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian rahmati Allah, segala yang ada di atas muka bumi adalah hiasan yang indah untuk menjadi ujian kepada manusia. Ya, adanya bulan, bintang di langit, segala cakrawala di langit adalah hiasan, ya, kepada manusia. Begitu juga segala bukit bukau, tumbuh-tumbuhan, segala hewan, apa saja makhluk di atas muka bumi ini, termasuklah manusia, adalah menjadi ujian kepada manusia itu sendiri. Begitu juga segala pangkat dan kedudukan yang dimiliki oleh manusia itu adalah ujian kepada manusia. Kesenangan dan kekayaan atau kesusahan dan kemiskinan adalah ujian kepada manusia. Ya, jadi berdasarkan predikat ini, bahawa adalah Allah SWT adalah penguji, manusia adalah yang diuji. Dunia ini adalah medan ujiannya. Usia hidupnya, ya, sama ada manusia di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh 1000 tahun, ya, ataupun umat Nabi Muhammad, masih usia umur umat Muhammad ni antara 60 dan 70 tahun. Jadi usia manusia dalam hidupnya adalah masa menjalani ujian itu. Sementara segala kandungan hidup manusia di atas muka bumi ini, ya, pangkat, kedudukan adalah ujian. Kesenangan, kekayaan, kesusahan, kemiskinan, sihat, sakit adalah ujian kepada manusia. Jadi itu merupakan bahan-bahan atau soalan-soalan ujian yang dihadapi oleh manusia. Semakin manusia itu tinggi, mulia dan sempurna, maka semakin besar dan hebat ujiannya. Demikianlah seterusnya mengikut kedudukan manusia itu sendiri. Pangkat, ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia adalah sebagai bahan-bahan soalan-soalan ujian manusia itu sendiri. Ujian Allah kepada manusia bukan sekali-kali untuk merendah dan menghina manusia. Sebaliknya, ujian Allah pada manusia adalah kesempurnaan manusia itu sendiri. Allah tidak menguji manusia di luar kemampuannya. Allah menguji manusia, ya, untuk kesempurnaan manusia itu sendiri dalam taraf kemampuan manusia, dan setelah disediakan dengan segala alat kelengkapan pada dirinya, bahkan disediakan dengan panduan-panduan dan petunjuk ilahi yang jelas dan sempurna, sehingga tidak ada hujah yang boleh dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari hakikat ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, jadi dunia ini adalah medan tempat ujian, saudara-saudara, ya. Jadi kita kena sabar menghadapi ujian tersebut. Hidup tanpa ujian Allah kita tak mahu, ya, tak mahu sakit, tak mahu miskin, tidak mahu hidup susah, nak mahu senang sahaja, sihat sahaja, ya. Pada hakikatnya bukanlah hidup, tetapi mati. Hidup yang kosong dan sia-sia, tidak punya nilai, hidup yang tidak punya nilai tanpa ujian dari Allah, dan hidup manusia tanpa arti sama sekali tanpa ujian Allah. Berarti segala-galanya adalah sama, antara putih dan hitam, antara lurus dan bengkok adalah sama, antara yang terang dan gelap adalah sama, antara yang celik dan buta adalah sama, antara hidayah dan sesat adalah sama, antara iman dan kufur adalah sama, antara kebaikan dan kejahatan adalah sama, antara kemuliaan dan kehinaan adalah sama. Itulah pahaman sesat, itulah kesesatan yang tidak ada tolok bandingnya, kesesatan yang amat jelas dan nyata. Kehidupan dunia dan kesejahteraannya tidak akan terbina atas falsafah
hidup manusia yang sesat ini, saudara-saudara. Ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, ya, kena redha, kena sabar, sentiasa berkeadaan syukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana atas dunia ni itulah falsafah hidup manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ayat 56 surah Az-Zariyat. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku saja, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mengutuskan rasul-rasul, menurunkan kitabullah hanyalah untuk menyempurnakan, ya, ujian manusia itu. Siapakah yang layak menjadi sebaik-baik hamba Allah, ya, untuk layak ditempatkan ke dalam syurga di negara nanti, saudara-saudara. Dan manusia-manusia yang kafir pun dalam ujian Allah. Setakat mana kekafiran mereka menentang, ya, ajaran agama Allah yang Allah tentukan kepada manusia. Mana-mana manusia yang kafir, Allah SWT akan hukumkan mereka dengan keras. Tempat mereka ialah neraka di negeri akhirat nanti, saudara-saudara. Jadi hidup sebagai ujian Allah bukanlah falsafah kemanusiaan yang direka-reka dan diada-adakan oleh daya akal manusia. Ya, jadi manusia tak boleh mereka-reka. Karl Marx tak boleh reka-reka falsafah hidup komunis, saudara-saudara. Sebab itu orang komunis ni, ya, dasar hidup mereka tidak ada kepercayaan kepada Tuhan. Mereka anggap Tuhan tidak ada. Orang komunis, falsafah hidupnya, mereka tidak ada agama, saudara-saudara. Sebab itu komunis adalah falsafah hidup manusia yang sesat lagi menyesatkan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kesalahan memahami takdir atau qada dan qadar boleh membawa akibat buruk dalam diri dan kehidupan manusia itu. Kerana salah memahami takdir Tuhan menyebabkan alam Islam di zaman kebelakangan ini menjadi mundur. Umat Islam kebelakangan ini menjadi umat yang dihina, ya, yang mundur, saudara-saudara. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian rahmati Allah, kemenangan yang cemerlang oleh pahlawan-pahlawan Islam di zaman dahulu adalah kerana mereka beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang 6. Ya, mereka beriman kepada takdir atau qada dan qadar yang benar. Begitulah iman yang ada pada pahlawan-pahlawan Islam yang cemerlang zaman dahulu. Seperti Amir Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an, Khalid Al-Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ya, begitulah, ya, Umar ibn As, ya, Amr bin As. Mereka telah berjaya, ya, mengembangkan, ya, jajahan takluk empire Islam, saudara-saudara. Sebab itu contoh umpamanya Panglima Islam Khalid bin Al-Walid, ya, telah berjaya merebut kerajaan, ya, empire Rom dengan peristiwa peperangan Yarmouk pada tahun 16 Hijrah, saudara-saudara. Pada tahun 16 Hijrah, Khalid bin Walid bersama-sama dengan Sayyidina Amir Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an memimpin tentera 20,000 orang tentera Islam, ya, telah berjaya, ya, merebut kerajaan
tanah kerajaan Empire Persia, Empire Rom, saudara-saudara. Negeri Syam, Palestin, ya, jatuh ke tangan Islam. Pada masa itu Khalifah Umar Al-Khattab menjadi Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua. Begitu juga, ya, Saidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu telah berjaya, ya, menjatuhkan kerajaan Empire Persia tahun 16 Hijrah juga, merebut kerajaan Persia, ya. Begitu juga Amr bin As menakluk Mesir, ya. Begitu juga panglima Islam yang terkenal Tariq bin Ziyad yang merintis jalan menakluki tanah besar Sepanyol. Jadi Islam telah berkembang luas ke seluruh pelosok bumi. Jadi sebab itulah manusia yang cemerlang, yang berjaya, hendaklah beriman, berusaha, berikhtiar, bersungguh-sungguh, berjihad bersungguh-sungguh, kerana kemenangan adalah hasil dari perjuangan dan usaha manusia yang gigih dan cekal. Sebab itu Allah menegaskan dari dalam Al-Quranul Karim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad, yang berjuang dengan sungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yang tabah dan cekal dalam perjuangan itu, saudara-saudara. Ya, sebab itu kita kena, ya, beriman sungguh-sungguh, beramal soleh sungguh-sungguh, berjihad bersungguh-sungguh dalam membela menegakkan Islam, kemudian sabar dan tabah cekal hati dalam perjuangan. Akhirnya apabila kita menyempurnakan segala tuntutan-tuntutan, ya, seluruh prinsip hidup Islam itu kita amalkan, saudara-saudara, berpandukan ajaran kitabullah Al-Quran Karim dan sunnah Rasulullah SAW, dan kita berjuang dengan ikhlas semata-mata mencari keredaan Allah SWT, pasti membawa kejayaan dunia sehinggalah ke negeri akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman dalam ayat surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Masyarakat Arab tidak berubah kalau sekiranya mereka, ya, tidak berhijrah, ya, iaitu, ya, meninggalkan agama syirik dan mereka bersama-sama dengan kepimpinan Rasulullah SAW, ya, menerima Islam sebagai din. Akhirnya mereka, masyarakat Arab, menjadi umat yang berjaya di dunia dan akhirat, saudara-saudara. Ya, jadi kita orang Melayu ni pun kena berubah, saudara-saudara. Ya, kerana sungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada sesuatu kaum Melayu, sehingga kaum Melayu, orang Islam ni, mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kita kena berubah, saudara-saudara. Kalau kita tidak berubah, ya, kita akan lemah, mundur. Takkan selama-lamanya kita, ya, kehidupan macam ini, tuan-tuan. Ya, tengok, ya, suasana keadaan kehidupan kita sekarang ini, ya, dalam suasana PKPPP. Apa ceritanya? Ya, nak bergerak, saudara-saudara, udah tak boleh lagi, saudara-saudara. Nak bersalam pun tak boleh. Nak bersalam macam biasa dulu. Nak berpeluk-peluk dah tak boleh lagi. Nak bersalam syekhin dah tak boleh lagi. Ya,
nak makan kenduri, nak duduk ya bersama-sama, ya tak dapat lagi, saudara-saudara. Ya, kerana ada wajib kita mematuhi undang-undang SOP yang telah ditetapkan, saudara-saudara. Ya, nak semayang pun tengok, ya tak boleh macam semayang macam biasa lagi. Penjarakan fizikal, jarak 1 meter antara satu sama lain. Sebab itu orang perempuan dah makin lama makin kurang dah datang ke masjid, tak sampai 10 orang lagi. Sementara muslimin pun tak sampai 100 orang. Makin lama makin kurang. Ya, maulid sudah tutup dengan mas, saudara-saudara. Apa cerita? Betul tak betul? Rasa sempit, nak menapa pun sempit. Saya ni sepasal bukan tak ada ni, ada bawa. Tapi kalau berceramah pakai ni, sesak nafas. Saudara-saudara, suara tak apa nak keluar, nafas pun tak ada sempurna. Ya, ini bermakna Allah SWT sedang menguji kita. Ya, saudara-saudara, sekarang ni zaman kesukaran, kesempitan hidup. Ya, jadi kita kena berubah. Ya, sebab Allah Ta'ala menegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kena wajib berubah, saudara-saudara. Ya, kalau kita sejak dari dulu kini selama-lamanya mengamalkan sistem ya hidup, ya rekaan manusia, selama-lamanya kita memakai sistem sekularisme ciptaan ya manusia, sementara sistem falsafah hidup insan yang ditentukan oleh Allah iaitu Islam kita tinggalkan, maka Allah Ta'ala ya menghukum kita, saudara-saudara. Ya, inilah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menurunkan kitabullah Al-Quran Karim. Allah telah utuskan Nabi Muhammad SAW untuk nak membimbing manusia. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ayat 36 surah An-Nahl. Tiap-tiap umat Allah utuskan rasul untuk menyeru mereka supaya mereka menyembah Allah sahaja dan mengingkari taghut, mengingkari iblis, mengingkari ya pemerintah-pemerintah syaitan yang menyesatkan saudara-saudara. Sebab itu kita kena berubah. Ya, sebab itu Allah utuskan para rasul silih berganti. Ya, apabila manusia mengambil falsafah hidup manusia, berteraskan rekaan manusia, umpamanya di Mesir, manusia mengekalkan ya memilih Firaun sebagai Tuhan, mengambil sistem Firaun ya sebagai cara hidup, maka Allah utuskan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menyelamatkan manusia daripada kesesatan oleh Firaun. Firaun itu taghut ya yang melampaui batas, saudara-saudara, sehingga Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan, sombong, angkuh, mencabar Tuhan. Ya, Allah utuskan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menyelamatkan ya kehidupan manusia yang sudah jauh menyeleweng daripada dasar kebenaran hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT. Ya, jadi Allah telah menetapkan cara hidup manusia itu ialah Islam. Inna dina indallahil Islam. Ayat 19 surah Ali Imran. Sesungguhnya agama kehidupan manusia di sisi Allah hanyalah Islam sahaja. Saudara-saudara, jangan pilih. Ya, kerana Allah tegaskan tuan-tuan, jangan pilih, jangan ambil
pahaman-pahaman, ideologi-ideologi yang bercanggah dengan ajaran Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang sesiapa yang mencari pesapah kehidupan mereka lain daripada Islam yang Allah tetapkan, ya, maka cara hidup mereka tidak diterima oleh Allah dan mereka kelak menjadi orang yang rugi, saudara-saudara. Itulah pasalnya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, saudara-saudara, ya, an Zaid bin Arqam radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal kitabullah ya azza wa jalla huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Hadis sahih riwayat Muslim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitabullah azza wa jalla ialah tali Allah, sebab yang membawa kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah, keselamatan, kesejahteraan hidup dunia sampai akhirat. Sesiapa yang menurutnya, yang mematuhi, yang menurut ajaran, hukum-hukum, undang-undang, peraturan di dalam Al-Quran itu, maka beradalah ia dalam hidayah petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan sebaliknya, sesiapa yang meninggalkannya, yang mengingkari hukum Al-Quran, beradalah ia dalam kesesatan, saudara-saudara. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian rahmati Allah, ya, Al-Quran itu ialah tali Allah yang teguh kukuh. Sesiapa yang pegang teguh dengan ajaran Quran, selamatlah dia, ya, iaitu menghalalkan apa yang Quran halal dan mengharamkan apa yang Quran haramkan. Sebab itu manusia kena berubah. Orang Melayu kalau nak hidup bahagia kena berubah. Alhamdulillah sekarang ini Menteri Agama yang baru, Dr. Zulkifli Al-Bakri, ya, telah menggerakkan, ya, satu perubahan, saudara-saudara, mengajak manusia kembali kepada ajaran kitabullah, berpegang teguh dengan jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada ajaran kitabullah Al-Quranul Karim, dan jangan sekali kita berpecah belah, jangan sekali kita berpisah dengan Al-Quranul Karim, ya, sebab nasib kita, ya, akan disoalkan oleh Allah SWT di akhirat nanti. Sebab itu buatlah persiapan yang kukuh, ya, semasa hidup ni. Marilah kita beramal dengan ajaran kitabullah Al-Quran Karim, dan kita beramal dan mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah ada program Solat TV Al-Hijrah, program My Time, My Quran Time, My Quran Time. Ada 4 kali siarannya, saudara-saudara, dalam satu hari, ya. Dan Dr. Zulkifli Al-Bakri juga itu dianya, menawarkan, meminta Dewan Pemuda PAS Pusat supaya, ya, memilih, ya, ustaz-ustaz yang, ya, pemuda-pemuda yang memiliki pengetahuan Al-Quran, ya, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, supaya dapat membukukan, ya, kuliah tafsir Tuan Guru Haji Adi Awang di Masjid Rusila, ya, yang telah khatam 2 kali khatam, saudara-saudara, supaya kitab tafsir Tuan Guru Adi Awang ni yang lengkap 30 juzuk, ya, dikumpulkan, dibukukan segera, supaya menjadi teks bacaan kajian, ya, umat Islam di Malaysia, saudara-saudara. Satu hari nanti, ya, Malaysia akan menjadi sebuah negara Islam yang adil, yang unggul.
menjadikan Quran dan hadis sebagai perlembagaan negara. Jadi sama-samalah kita berdoa tuan-tuan pagi ini. Faham ke tu? Jangan lambat lagi. Jangan hidup kacau merbau lagi. Tak boleh. Ya, kita kena berhijrah. Tapi janganlah tuduh Nabi pula, ni Muhammad tu pula hijrah tu maknanya pelarian. Ada satu yang berhormat tu kata, Nabi Muhammad orang pertama pelarian. Kerana ni Muhammad seorang rasul, pilihan Allah sebagai Nabi khataman Nabiin, penutup sekalian Nabi-Nabi, saudara-saudara. Ya, hijrahnya Nabi itu atas perintah Allah supaya Nabi Muhammad dan para sahabat menegakkan sebuah negara Islam di Madinah Al-Munawwarah. Tanpa hijrah, negara Islam tidak dapat ditegakkan. Sebab itu hijrah tuan-tuan jangan anggap sebagai pelarian. Nanti orang kafir kata Islam ni agama pelarian pula. Kacau. Haru biru tuan-tuan. Jadi kita desak supaya yang berhormat di parlimen itu, ya, yang tuduh Nabi sebagai pelarian, tolong tarik balik cakapnya, saudara-saudara. Kerana itu mengelirukan, ya, umat Islam, ya, khasnya orang-orang bukan Islam di Malaysia ini. Apa cerita? Sebab itu tuan Menteri Agama baru ni Dr. Zulkifli Al-Bakri menghadiahkan sebuah buku, ya, Al-Harakah Nubuwah Rasulullah SAW, sejarah cerita perjuangan Nabi dalam hijrah dan para sahabat, ya, kepada yang berhormat yang berkenaan, supaya dia baca, jangan cakap merapu dalam parlimen. Haru biru tuan-tuan. Sebab kita Islam ni satu cara hidup yang lengkap, ya, adanya Quran, adanya hadis, adanya buku-buku sirah Nabi Muhammad SAW, perjuangan, menceritakan perjuangan Islam Rasulullah dan para sahabat. Ada, jangan tak baca. Sebab itu tuan-tuan, kita kena berusaha berikhtiar sungguh-sungguh mendidik anak-anak dan masyarakat supaya memiliki ilmu Al-Quran yang sebenar, sunnah Nabi yang sebenar, dan memahami sirah perjuangan Nabi SAW, ya, supaya umat Islam, khasnya orang Melayu, terus membangun bersama Islam, maju bersama Islam, dan Islam memimpin masyarakat dan negara. Betul ke tak betul tu? Tadinya. Marilah kita bersama-sama menadah tangan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama membaca tasbih, kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bihaq wa tawassaw bis sabr. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.